Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nadia binti Mak Razi daripada kos HDPS 2103 dalam keluarga dan komuniti dalam pendidikan awal kanak-kanak. Di sini adalah cadangan kertas kerja untuk membuat Hari Sukan Tadika Bijak Suria. Isi kandungan, pengenalan objektif dan tertib program, kos anggaran, ahli jawatankuasa induk, maklumat acara pertandingan dan penutup. Pengenalan. Sambutan Hari Sukan ini merupakan satu insentif bagi menggalakkan pelibatan keluarga dan masyarakat setempat dan pihak pentadbir tadika. Rasional, program ini bertujuan memberi pengalaman dan pendedahan kepada murid tadika untuk bersaing secara sihat sesama mereka melalui aktiviti yang dipertandingkan. Ianya bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan peneguhan kepada pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Selain itu, program ini juga dapat mengeratkan silaturahim dan kerjasama di antara guru-guru, pembantu, pengurusan murid dan para ibu bapa demi menjana usaha ke arah membina kecemerlangan anak bangsa. Tujuan aktiviti ini dijalankan untuk memberi peluang dan pendedahan awal kepada murid-murid tadika ke arah aktiviti berbentuk pertandingan, mengeratkan lagi hubungan di antara waris dan guru, pembantu dan pentadbir, memberi pengalaman kepada murid-murid untuk mengurus diri dan emosi sebagai persediaan diri dalam masyarakat. Di samping itu, memperolehi pengalaman yang menyeronokkan kepada peserta, disediakan aktiviti yang menarik sepanjang mengikuti program tersebut. Program Hari Sukan Tadika Bijak Suria, pelaksanaan hari Sabtu, tarikh 1 September 2020, masa 8 pagi hingga 12.30 hari, tempat Stadium Mini Citra. Kumpulan sasaran 50 orang murid, guru-guru dan pembantu, ibu bapa atau penjaga dan para jemputan. Kos anggaran perbelanjaan program Hari Sukan Tadika Bijak Suria ialah banner dan backdrop dalam RM50, makan dan minum anggaran dalam RM150, hadiah tempat pertama 12 orang darab dengan RM8 sama dengan RM96, tempat kedua 12 orang darab dengan RM6 sama dengan RM72, tempat ketiga 12 orang darab dengan RM4 sama dengan RM48, dan sagu hati 23 orang darab dengan RM2 sama dengan RM46. Jumlah peralatan RM50, lain-lain runcit RM50. Jumlah keseluruhan RM562. Sumber kewangan terdapat sumbangan yang diberikan oleh individu, sama ada ibu bapa ataupun para waris lah. Tentatif program Hari Sukan. 8 pagi pendaftaran, 8.30 pagi nyanyian lagu Negaraku, lagu Negeri Kedah dan bacaan doa. 9 pagi acara dimulakan. 10.30 pagi acara waris dimulakan. 11.30 pagi majlis penutupan, ucapan perasmian penutup, penyampaian hadiah kanak-kanak, penyampaian hadiah kepada waris, jamuan dan 12.30 hari bersurai. Jawatankuasa induk mempunyai lantikan penasihat 1 iaitu Encik Zahairi bin Khalid, penasihat 2 Puan Nur Arzila binti Zulkifli, pengurusi Encik Azaidi bin Abdullah, naib pengurusi Encik Muhammad Ilyas bin Syarudin, penyelaras Puan Kasumah Syabana binti Mak Rasil, setiausaha Puan Nur Haniza binti Ahmad, bendahari Cik Nazirah binti Muhammad Fazli, AJK semua ketua jawatankuasa. Bagi jawatan kuasa kecil, persiapan tempat padang Puan Nur Arzila binti Zulkifli sebagai ketua, dan seterusnya guru-guru yang membantunya Puan Siti Balkis binti Bansur, Puan Jarina binti Syari, Puan Siti Nadia binti Mak Razi. Seterusnya pendaftaran yang ketua diketuai oleh Puan Masri binti Mak Isa, Puan Yusnita binti Samsudin dan Puan Nur Arzila binti Zulkifli. Kebersihan dan keselamatan diketuai oleh Puan Zarina binti Ibrahim, diikuti Puan Siti Syarifah binti Romli. Keselamatan dan juga kecemasan adalah daripada Jabatan Pertahanan Awam dan ahli jawatankuasa sendiri. Juruacara program
Puan Siti Fatimah binti Jamaluddin dan Puan Siti Nadia binti Mak Razi. Hadiah dan cermata. Pengurusan hadiah dan cermata diketuai oleh Puan Zainab binti Hassan, Puan Siti Hasnah binti Ismail, Puan Maliana binti Ali, Puan Rosilianti binti Idris dan Puan Nur Ashikin binti Abdullah. Untuk makanan dan minuman adalah diketuai oleh Cikgu Sabariah binti Jafar, Puan Syamashita binti Majid, Puan Jarina binti Syahari, Puan Hasnah binti Ahmad dan Puan Eda binti Ahmad. Untuk persediaan peralatan atau bahan, semua ahli jawatankuasa melibatkan diri. Dalam pengadilan dilantik oleh Encik Ilyas bin Syarudin sebagai ketua dan seterusnya Encik Nazrin bin Zakaria diikuti dengan Puan Nur Azhar binti Abdullah. Untuk pengurusan peserta dilantik oleh Ketua I Puan Nur Azizah binti Zulkifli, Puan Siti Balkis binti Mansur dan Cik Nazirah binti Muhammad Fazli. Menurut apa yang dibentangkan ini adalah lantikan ahli jawatan kuasa daripada ibu bapa dan juga guru-guru. Pelibatan yang ahli jawatan kuasa ini adalah yang akan menguruskan acara tersebut. Seterusnya, pertandingan mengikuti kategori dan setiap acara yang dipertandingkan perlu diinovasikan. Kaedah permainan mengikuti kreativiti guru sendiri. Kanak-kanak berumur 6 tahun, lelaki membuat acara kepit kacang tanah dengan menggunakan chopstick. Nombor 2, isi air dalam botol. Air tersebut berwarna dan bahagi kumpulan. Ketiga, pakai topi muka dan tiup belon hingga pecah. Kanak-kanak berumur 6 tahun, acaranya ialah kepit kacang tanah dengan menggunakan chopstick juga. Isi air dalam botol, air yang berwarna, untuk pastikan setiap kumpulan tu mengetahui mana satu pasukan yang berwarna, mendirikan warna kumpulan tersebut lah. Pakai topi muka, tiup belon hingga pecah. Kanak-kanak berumur 5 tahun, makan buah gantung, nyusun puzzle, kursi muzik membuat pergerakan mengikut irama. Acara waris adalah tarik upih, bowling kelapa dan semakin jauh makin sayang, baling belon berisi air berpasangan. Kesimpulannya, pelibatan ibu bapa sangat penting untuk perkembangan kanak-kanak dan dapat memberi kesan yang positif dalam kehidupan mereka. Program Hari Sukan ini perlu dilaksanakan bagi mengeratkan lagi hubungan guru, pembantu dan ibu bapa. Selain itu juga, ibu bapa juga digalakkan melibatkan diri secara aktif melalui penerapan semangat kerjasama yang erat dalam membentuk model insan yang seimbang dan harmonis, serta secara tidak langsung dapat meningkatkan kualiti dan kecemerlangan pendidikan anak-anak. Program ini juga akan memberi peluang kepada guru-guru bagi mengilap potensi dalam setiap diri kanak-kanak. Guru juga dapat meningkatkan kemahiran, contohnya kemahiran kepimpinan dan komunikasi, serta sekaligus dapat membantu agar mahir dalam kemahiran tersebut, di samping melengkapkan diri menjadi pendidik yang berkaliber tinggi dalam sesebuah institusi. Sekian saja pembincangan saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.